الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terlalu banyak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam rangka kita berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Di mana yang kita faham tuan-tuan semua, kita adalah manusia yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri kepada Dia. Kan, ini jelas di mana yang kita selalu dengar ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadi jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada Aku. Dalam pengabdian kita kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan semua, kita diberi kemudahan-kemudahan, nikmat-nikmat yang begitu banyak untuk memudahkan kita menjadi hamba dan melaksanakan peranan hamba yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Maka sama-samalah tuan-tuan semua kita menggunakan nikmat yang terlalu banyak yang untuk apa dia memberi kemudahan kepada kita untuk menjadi hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung pembincangan kita tentang syarat apa dia ni, alamat-alamat kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang saya dah sebut sebelum ni bahawa apa dia ni, berlakunya hari kiamat dia ada mukaddimah, dia ada ada syarat-syarat, ada alamat-alamat dia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim. Di mana alamat-alamat ni tentu semua adalah satu alamat yang benar yang kita dah bincang sebelum ni, di mana kita dapati alamat-alamat ini dah berlaku, ada sungguh-sungguh berlaku. Ini menggambar kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula ialah apa yang Nabi cakap adalah satu perkara yang diwahyu ataupun diilham oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan panah-panah Nabi dan bukan apa dia ni khayalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pernyataan Nabi adalah satu pernyataan yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang saya sebut baru ni, Allah Taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini tuan-tuan semua, kita akan tengok apa dia berapa alamat lagi insya-Allah. Di mana antara alamat yang kita akan bincang hari ini ialah di mana lahirnya sana, munculnya apa dia ni, dia panggil hiburan-hiburan yang melalaikan ataupun muzik-muzik yang melalaikan, dan benda tu dianggap sebagai halal. Dan kata lain maknanya apa yang berlaku di akhir zaman ni, muzik-muzik yang melalaikan menjadi satu budaya hidup dan dikatakan halal berlaku dalam masyarakat. Dan benda ni tuan-tuan semua kita boleh tengok pada hari inilah, budaya gila kepada muzik, gila kepada apa dia ni, hiburan yang melalaikan, ini satu benda yang jadi kebiasaan di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Di mana benda-benda gini tuan-tuan semua bukan satu benda yang apa dia ni satu benda yang berlaku gitulah, dan benda ni pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdul Rahman ibnu Ghanmi al-Ash'ari, qala kata hadatsani Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari, wallahi ma kadzabani, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamr wal ma'azib
wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqir lihajatin fayaqulun irji' ilaina ghadan fayubayyituhum Allah wa yad'ul alam wa yamsakhu al-akharin kiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Hadis ini tu semua satu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana yang saya sebutlah Rasulullah telah sebut benda-benda yang tak berlaku lagi. Ini satu ramalan yang benar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita. Di mana hadis ni riwayat daripada apa dia ni Abdul Rahman, nama satu orang itu diambil daripada Abu Amir. Hadis ni di mana Abu Amir ni tuan-tuan semua, Abu Amir ataupun Abu Malik Asy'ari ni dia dengar sendiri hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bukan daripada perantaraan orang lain lah. Nak cerita ni barang ni memang di segi kepercayaan kepada riwayat ni memang satu benda yang begitu tinggi. Sebab perawi ni kata dia dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan berlaku, Nabi kata la yakunanna min ummati, akan berlakunya di kalangan umat aku ni ada beberapa kumpulan manusia yang menghalalkan beberapa perkara. Yang berlaku di sana pada ni aqwam beberapa kumpulan manusia yang menghalalkan beberapa perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ni jelas dalam Islam, makna perkara yang telah disebut jelas di perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu masa terus berlakunya perubahan di mana perkara ni dia terbalik. Jadi satu keterbalikan lah, di mana hak haram jadi dia pada ni dikatakan haram dikatakan halal oleh kumpulan manusia yang kelahir di akhir zaman ini. Yang pertama sekali katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yastahilluna al-hirra. Mereka menghalalkan perbuatan zina. Kita dah bincang panjang sebelum ni. Kan, perbuatan zina ni satu benda yang jadi biasa dah. Kan, bahkan maknanya apa dia ni rasa pelik kalau tak berlaku benda-benda gitu. Kan, ini tuan-tuan semua saya dah sebut pada minggu sebelum ni, dah dalam masyarakat kita dah mula dah berlaku sekarang ni perzinaan ke apa semua berlaku dalam keadaan dah macam seolah-olah macam dihalalkan benda tu berlaku. Kan, kita dengar kadang-kadang saya dah sebut semua lah setiap minggu kalau tengah-tengah tempat tu dia menceritakan bagaimana penangkapan khalwat apa semua tuan-tuan semua berlaku. Ya, dan benda ni tuan-tuan semua dalam masyarakat Islam sekarang dah mula dah, maknanya benda ni macam dah jadi benda biasa kadang-kadang. Apatah lagi dunia barat, dunia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana zina dianggap sebagai satu kebebasan. Zina dikira dianggap sebagai satu benda yang halal yang dibenarkan oleh syarak. Siapa sepikat dibenarkan oleh undang-undang. Siapa setengah-setengah negara kata tuan-tuan semua apabila budak ni umur 18 tahun perempuan dia bebas buat apa dia. Mak pak pun tak boleh nak kawal dia. Undang-undang pun membenarkan kepada dia boleh buat segala-galanya. Ini tuan-tuan semua antara benda yang dah berlaku dah. Dah sikit-sikit dah berlaku dah di kalangan masyarakat Islam, di mana apa dia ni perzinaan dianggap sebagai satu benda yang halal. Bahkan kadang-kadang ada tempat pusat pelacur pun dibenarkan. Kan, negara-negara Islam siapa mandi diberi satu lesing kita kira lah. Lesing apa dia ni pusat pelacuran dan sebagainya. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada juga pertama, yang kedua pula ialah dia panggil apa? Dia panggil menghalalkan sutera, pakaian sutera lah. Dan pakaian tu bagi orang lelaki satu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali makna tu apabila manusia ni dia tidak ada panduan hidup, dia langgar berlaku. Sedangkan Islam ni bawa peraturan apa daripada langit, peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia tidak ada panduan hidup, tidak kembali kepada Quran dan tidak kembali kepada sunnah, maka dia akan langgar berlaku. Tak kira di segi apa dia ni, apa di segi pemakaian ke apa semua, Islam telah atur dah benda-benda yang dibolehkan dan sebagainya. Tapi oleh kerana tuan-tuan semua, oleh kerana manusia dah lenyap dah agama dia, akhir sekali anggap benda ni satu benda yang biasa dah, satu kebebasan yang kita boleh pakai apa-apa saja. Kemudian yang tiga pula ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ialah al-kham, iaitu kita dah bincang juga pada minggu sebelum ni, iaitu apa dia ni halal arak. Siapa berikat kadang-kadang dalam majlis ke apa semua tak ada arak ni memang dipanggil apa? Tak sepenuh majlis kadang-kadang berlaku macam tu. Ini tuan-tuan sebelum ni dengar sendirilah. Masyarakat Melayu kita pun ada kadang-kadang setengah-setengah kumpulan tu memang
Kalau tak ada arak dalam majlis tu memang tak sempurna. Maknanya benda-benda gini terus memberi syarat kepada kita bahawa seolah-olah makna benda dihalalkan, tak segar silu lah. Benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadi budaya hidup manusia. Kemudian yang keempat, sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, ialah hiburan yang melalaikan. Dihalalkan hiburan atau muzik-muzik yang apa dia ni, yang melalaikan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok dah ni kita tua semua. Benda ni jelas. Kan, kadang-kadang boleh puasa, tak boleh puasa pun tak kira, kadang-kadang tak bunyi apa dia masyarakat Melayu ke apa pun tak kira, kadang-kadang bagai-bagai gini jadi satu benda yang kebiasaan bagi masyarakat kita. Kalau ada majlis-majlis ke apa, kadang-kadang tak kira, ada tak ada pun ada jadi juga kadang-kadang. Tak, majlis-majlis tiba-tiba dihidangkan dengan apa, dengan muzik-muzik yang boleh melalaikan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentu semua gambar-gambar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan perkara pun saya sebut tadi adalah dah berlaku dah sekarang ini, kita boleh tengok sendiri. Kemudian sambungan daripada hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi satu suasana yang berlaku di mana kebakhilan yang berlaku, maksiat yang berlaku di mana mengikut riwayat mengatakan ada satu kumpulan manusia ni, apa dia ni, dia pergi, dia bawa apa dia ni, dia bawa binatang dia, apa di kambing-kambing, dia bawa pergi bukit dan pergi pergi sana. Di mana orang ni tuan-tuan semua dia ada kemampuan dari segi kekayaan dia apa semua kan, dia bawa, tiba-tiba dalam perjalanan tu ada orang miskin pergi jumpa dengan dia orang. Orang miskin pergi jumpa naklah barang, nak berhajat kepada orang ni, ada kambing yang juga apa semua kan. Dia minta keperluan, minta apa dia ni, nak sumbangan daripada orang macam ni. Orang macam ni tuan-tuan semua, apabila orang miskin tadi minta sumbangan, minta apa dia ni, perkara-perkara yang perlu dalam kehidupan dia orang miskin faham-faham sendirilah. Bila nampak orang kaya, orang ada binatang banyak, ternakan banyak ke apa semua, ini satu lambang kepada orang yang ada duit ataupun orang yang ada kemudahan. Riwayat ni mengatakan orang ni gilah, orang miskin ni tanya dia, kata dia nak minta lah sikit, nak minta benda-benda yang keperluan dalam menjalani kehidupan. Gapo dia kata, irji' ilaina ghadan. Gini kata dia, mari esoklah. Padahal barang yang dia ada kan. Alasan mari esok tu katanya ulama ialah alasan memang tak nak bagilah. Barang dia ada sangat kan, nak kata tak saya bagi takut nampak sangat apa dia ni, kita teruk sangat nak bakhil sangat. Tapi dia kata gini, irji' ilaina ghadan, mari esok. Mari esok ni adalah tuan-tuan semua, saya dah sebut tadi, simbolik kepada apa ni, satu kalimah yang diguna maknanya nak mengelak daripada nak beri bahagian kepada orang miskin tadi. Kalau mari esok boleh jadi tak ada, tak boleh jadi tak ada, gitulah. Maka tuan-tuan semua, sikap dia ni, sikap-sikap macam ni, satu sikap yang di antara sikap yang dikatakan sebagai maksiat lah. Sikap apa dia tak suka tolong orang miskin, sikap apa tak cana pada miskin, satu benda yang dianggap sebagai satu perkara maksiat. Maka takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada masa itulah, pada malam tersebut Allah Taala binasa habis pokok tadi. Apa dia orang yang ada apa orang kambing banyak, Allah Taala binasa pada malam tu. Bukan sekadar binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yada'u al-alam, bukit tu memang hempak atas dia. Maknanya binasa dia. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua. Kemudian satu lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berlaku di akhir sebelum berlaku kiamat ni, jadi tukar manusia yang boleh jadi maksiat terlalu banyak dia buat, jadi tukar, Allah Taala tukarkan mereka dengan apa, dengan binatang yang cukup hina lah. Satu binatang dapat qiradatan khasiin, iaitu apa dia, qiradat beruk dan khanazir jadi beruk, kemudian jadi babi. Itulah tuan-tuan semua, siapa satu perikat mana boleh jadi teruk sangat dia orang ni, siapa perikat Allah Subhanahu Wa Taala ubah apa dia, ubah pribadi ataupun ubah apa dia kejadian daripada manusia jadi binatang yang cukup hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua nak cerita bagaimana keadaan yang berlaku di akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia tidak ada panduan daripada agama, maka maksiat dia buat terlalu sangat, maksiat yang dia buat. Sama ada maksiat dia dengan diri dia sendiri atau maksiat dia melibatkan dia dengan orang lain. Akhir sekali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan sekadar ada setengah golongan dibinasa oleh Allah SWT dengan bala, dengan apa, dengan bala. Contoh yang saya sebut tadi ialah apa dia ni, bukit apa dia ni telah membinasakan dia orang. Yang kedua pula ialah berlaku di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa dia ni,
Allah Ta'ala ubah diri dia orang ni jadi satu makhluk yang cukup hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pernah dengar sebelum ni tuan-tuan semua, orang Yahudi pada masa dulu kan, yang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang deraka kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali Allah Ta'ala tukar dia orang jadi jadi buruk ataupun jadi buruk dan jadi babi. Rupa-rupa peristiwa ni tuan-tuan semua kan berdasar pada hadis ni juga berlaku di akhir zaman, apabila sampai satu perikat maksiat yang begitu dahsyat yang dibuat oleh manusia, maka akhir sekali tuan-tuan semua benda tu juga akan berlaku. Oleh azbillah, tuan-tuan semua, ini antara gambaran yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama yang kita baca pada pagi ini. Kemudian hadis yang kedua pula tuan-tuan semua, yang juga menggambarkan suasana yang akan berlaku sebelum berlakunya hari kiamat. Yang ketiga, hadis yang kedua ni tuan-tuan semua ialah di mana berlakunya subuhnya tanah Harak. Tanah Harak yang kering kontang, yang penuh pada pasir, tiba-tiba jadi subuh. Lah ni dah mula subuh dah lah ni pun. Dah kita dapati kadang-kadang jadi dia boleh buat berlaku dah lah ni. Di mana tentu semua gambaran kesuburan tanah Harak ni, di mana kalau ikut cerita dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata kepada dia, Nabi kata an Abi Hurairah, daripada hadis ni pada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yaksuru al-mal wa yafidu hatta yakhruja ar-rajulu bi zakati malihi fala yajid ahadan yaqbaluha minhu wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharan. Dalam hadis ni tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata tak akan berlakunya hari kiamat. Kan, tidak akan berlakunya hari kiamat, kata sehingga berlaku beberapa perkara. Kan? Nabi kata tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga berlakunya beberapa perkara. Antara yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah di mana manusia diberi kemewahan, seperti kita dah bincang pada minggu lepas lah. Dalam hadis Nabi kata yaksurul mal wa yafidu hatta yakhruja ar-rajulu bi zakati malihi fala yajidu ahadan yaqbaluhu minhu. Yang pertama sekali, sebelum saya masuk pada kemewahan yang berlaku tanah Harak ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia di mana masa sebelum berlakunya hari kiamat ni harta banyak. Harta ni melimpah luas. Siapa perikat tu semua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang nak keluar zakat pergi cari orang yang ada kelayakan untuk terima zakat, tak jumpa. Di sana sini ke apa semua tak ada. Asnah lapan yang kita dak bincang tu tak ada yang berhak, khususnya orang miskin ke apa, tak ada. Kan? Ini satu gambaran tentang kemewahan yang berlaku di akhir zaman. Siapa perikat kita nak hala barang-barang ni kepada orang yang berhajat, mana tak ada orang nak terima. Okey, ini kita syarah panjang dah baru ni. Yang kedua yang kaitan dengan apa yang kita bicara ni adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ta'uda ardul arab murujan wa anharan. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepulauan Arab ni jadi apa, tanaman jadi, kemudian air sungai pun mengalir dalam keadaan luar biasa tuan-tuan semua. Kan? Kita boleh tengok sedilah tanah Harak bilang tak ada jenis-jenis gini ni. Tak ada ni sebab suasana kering kontang, suasana pada pasir ni jarang ada barang-barang gini. Tapi Allah Ta'ala Maha Kuasa tuan-tuan semua. Tu mana yang berlaku pada hari ni lah. Kadang-kadang yang berlaku sekarang ni kadang-kadang tak pernah berlaku jadi. Kadang musim tiba-tiba banjir, musim panas pada kadang-kadang. Setengah-setengah tempat di tanah Harak tak pernah turun salji, tiba-tiba turun salji. Lah ni dah mula berlaku gitu tuan-tuan semua. Ini semua adalah ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang disebut dalam hadis ni, kata dia bumi Arak ni jadi murujan, maknanya tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak. Kemudian air sungai pun mengalir banyak, kemudahan pertanian yang begitu hebat sekali lah. Maka akhir sekali tuan-tuan semua orang dok tumpu situ dah. Kalau sebelum ni kita dengar cerita orang Arab pindah ranah situ sini pergi cari hijau ataupun sana sini pergi cari tempat makanan dan sebagainya, kerana orang Badawi tu mana kita tahulah tuan-tuan semua. Maka pada masa ni tuan-tuan semua mengikut gambaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa tu dah memang tak berlaku dah
di mana masing-masing dak bagi tumpuan kepada apa dia ni, kemewahan yang berlaku depan tanaman-tanaman yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kadang-kadang benda-benda gini kita tahu semua. Tengok lah ni kadang-kadang nampak dah bibit-bibit pun. Lah ni orang dulu ni Arab kaya-kaya ke apa semua boleh buat dah barang gini ni. Ya, dia boleh buat, dia boleh ke apa semua ni, boleh membina kemewahan yang berbagai-bagai dengan teknologi yang ada pada masa sekarang ni. Itu boleh jadi tuan-tuan semua. Itu pun sebahagian daripada apa yang akan berlaku yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni. Ni satu benda yang luar biasa lah. Okay. Satu benda yang luar biasa yang berlaku. Pak orang tak nani mana. Ada tapi tak banyak. Kan? Tiba-tiba jadi tanaman yang begitu hebat. Kemudian pula air tak ada. Kan? Tiba-tiba sungai yang begitu banyak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua di antara gambaran kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pada pagi ini tuan-tuan semua, iaitu berlakunya apa dipanggil kemewahan yang begitu dahsyat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berada di kepulauan Tanah Arab. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ni, antara benda yang berlaku ialah dia panggil al-khida', penipuan berlaku. Kan? Tuangan menipu ni jadi satu benda biasa dah. Okay, lah ni pun kita boleh tengok menipu berlaku kadang-kadang. Tak, penipuan ni kalau dulu kita nak dengar orang menipu payah. Apabila manusia letak panduan agama depan dia, kita nak dengar orang kecek bohong sekali ataupun orang nak puja orang jahat ni tak ada berlaku dalam masyarakat. Tapi akhir-akhir ni tuan-tuan semua, Rasulullah pun sebut dalam saya akan baca hadis lepas ni, dan hadis ni saya pernah baca dah sebelum ni, di mana orang ni akan sanjung apa dia, bukan sekadar penipuan tu berlaku, orang-orang jahat ni akan disanjung oleh masyarakat. Orang curi duit negara tiba-tiba disanjung oleh masyarakat. Ada berlaku seluruh negara kadang-kadang kan. Orang yang makan duit rakyat tiba-tiba diangkat dijual sampai begitu sekali. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, saya dah bahas dah sebelum ni hadis ni, tak apa tahu kita ulas sekali lagi, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ruwaybidah? Qala ar-rajulu tafih fi amri al-'ammah. Ini dah benar dah berlaku dalam masyarakat kita dalam sekarang ni. Nabi kata akan berlaku di akhir zaman. Nabi kata di mana ramainya penipu-penipu akan datang. Tak, penipu-penipu akan ramai orang menipu. Tak kira lah kadang-kadang siapa perikat, tak kira kadang-kadang masyarakat biasa tu sementara lah. Hatta di kalangan pemimpin kepegawai menjadi satu budaya dia. Okay. Di mana Nabi kata pada masa tersebut, pada masa lahirnya suasana macam ni, Rasulullah kata macam mana satu gambaran suasana pada masa tu. Nabi kata yusaddaqu fihal kadzib. Orang yang bohong akan dianggap dikira benar. Ya, bagus dia ni pada curi duit, dia bagus dia ni. Maknanya dia membenarkan orang yang dusta. Pada hidup dia ni memang terkenal orang dusta. Terkenal orang penipu, tapi disanjung, dibenarkan ataupun disapuk oleh masyarakat. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata wa yukazzabu fiha as-sadiq. Kemudian orang benar dikira sebagai tak benar. Orang jadi tukar, jadi balik kuk dia panggil dah. Orang molek dianggap sebagai tak molek. Saya dah sebut sebelum ni, cuba tengok setengah negara kadang-kadang ulama yang bawa Islam tak dalam penjara. Orang yang bawa maksiat disanjung begitu besar sekali. Cuba tengok Tanah Arab sekarang ramai. Orang-orang yang bagus-bagus tu semua. Kita kadang-kadang tengok dia dalam cara tak nampak orang jahat kadang-kadang. Tapi dia anggap sebagai orang jahat. Saya, pengalaman saya dekat Mesir, kadang-kadang kita tengok hari periksa hari periksa tu terak polis mari, turunlah orang nak mari periksa. Ni orang-orang dalam penjara lah nak tunjuk dia bagi periksa tu, hebat dia ni. Sebab apa? Sebab orang masuk penjara ni bukan orang biasa tu semua orang ngaji orang apa lah. Dia turun, kita tengok air muka dia, memang tengok air muka tu bukan air muka orang jahat lah, bukan gitulah. Orang air muka orang jahat ni ada tanda-tanda dia kan, apa bersihnya muka dan sebagainya. Orang fuad demo ni orang-orang yang itulah, nampak kerja tak betul sikit kritik. Biasalah kita kritik. Itu bagaimana? Kita sebut barang-barang, kita tegur, itu satu budaya orang Islam.
Kadang nampak benda tu, tapi maknanya dia anggap benda tu salah, akhirnya letak penjara dan sebagainya. Sebab itulah saya dah sebut dah tuan semua, maknanya wa yukadzabu fiha as-sadiq, akan berlaku di mana orang akan membohongi orang yang benar. Orang yang benar jadi mangsa kepada keadaan. Tak, macam saya sebut tadi, kadang-kadang orang molek dia anggap sebagai tak comel Allah, teruklah dia tu kan. Tapi orang yang buat maksiat apa semua, dia dianggap sebagai orang comel, orang benar. Okay. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Maknanya penjahat ni, pengkhianat diberi apa, dipercayai. Pengkhianat orang percaya ketika diberi kepercayaan kepada dia. Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat semua-semua negara. Kalau ngudi pengkhianat dengan orang baik, kemudian pengkhianat lagi kadang berlaku macam tu. Okay. Siapa gitulah tentu masyarakat dah terbalik habis dah, di mana pengkhianat disanjung sebagainya. Wa yukhawwanu fiha al-amin, kemudian orang yang beramanah dianggap sebagai pengkhianat. Pengkhianat negara, pengkhianat pada bangsa, pengkhianat pada masyarakat. Padahal dia yang khianat, dia tak kata apa, dia tak kata ke orang lain. Kemudian satu lagi Nabi sebut, Nabi kata wa yantiqu fiha ruwaibidah. Pada masa tu orang ruwaibidah ni jadi juru cakap. Sahabat pun tak faham apa dia ruwaibidah ni. Yang jadi juru cakap pada masa tu ialah gulungan dia panggil ruwaibidah. Ruwaibidah ni kata Nabi, kata sahabat, kata ya wa ma ruwaibidah, ya sudah apa dia ke ruwaibidahnya? Rasul kata ruwaibidah ni adalah ar-rajulu tafih fi amril am. Orang yang tak erti apa satu dia kecek, dia jadi juru bicara. Jadi sesak barat habis lah. Orang yang jahil tuki, orang yang apa dia tak ada ilmu. Orang yang apa dia ni, orang yang tak ada apa satu dia juru cakap. Allah ni banyak dah kadang-kadang jadi sudah kecek kau sing ngapu kau sing dan sebagainya. Ini semua satu gambaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang saya sebut tadilah, walaupun hadis ni Nabi sebut lebih pada 1000 tahun dah tuan semua. Inilah hakikat yang berlaku pada hari ini. Suasana dah terbalik sekarang ni, di mana apa dia kebenaran dianggap sebagai pendustaan. Kemudian apa dia ni, orang yang beramanah dianggap sebagai pengkhianat, dan orang pengkhianat dianggap sebagai orang yang beramanah dan sebagainya. Ini tuan-tuan semua satu gambaran yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang ketiga tuan-tuan semua, gambaran hari kiamat apa dia ni, tanda kiamat juga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kaitan dengan ramainya orang yang jadi support orang jahat. Dia panggil kasratul mu'ainina lizzalimin. Orang duk support orang apa dia ni, duk tukar orang jahat. Ini ramah sangatlah. Orang apabila orang ada kepentingan ni, dia tak kira lah orang jahat tak jahat, tak kira. Yang penting dia sokong, dia boleh duit, dia sokong boleh jawatan dan sebagainya. Ni Nabi sebut, tuan-tuan, bukan saya sebut ni. Di mana berlaku sekali banyak, maknanya pendukung kezaliman, ataupun orang yang support, ataupun orang yang dia tolong, ataupun orang yang tukar orang zalim dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan semua, hadis ni jelas kan. Maknanya tengok apa yang Nabi sebut ni tuan-tuan semua, macam saya sebut tadilah, memang betul berlaku memang kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ni adalah hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku in talat bika muddatun an tara qauman fi aydihim misla aznabil baqar yaghduna fi ghadabillahi wa yuruhuna fi sakhatillahi ataupun dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakunu fi hadhil ummah fi akhir zaman rijalun aqala yakhruj rijalun min hadhil ummah fi akhir zaman ma'ahum asyatun ka'annaha aznabul baqar yaghduna fi sakhatillahi wa yuruhuna fi ghadabih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada semua, Nabi kata syushiku, Nabi kata kalaulah kamu ni umur panjang, kata intalat bika muddatun, kalau kamu kata dia umur panjang, kamu akan tengok berapa perkara akan berlaku. Nabi kata Nabi kata kalaulah kamu ni umur panjang, kamu akan tengok
berapa perkara. Antara yang Nabi sebut ialah satu kaum yang mana di tangan mereka ada apa ni, ada apa dia dipanggil aznak ni, apa dia kita panggil macam apa ni, kayu yang untuk pukul orang, rotel lah, lebih kurang gitulah. Di mana orang ni tuan-tuan semua, dia kerja dia memang kata orang ya, ataupun hina orang, ataupun binasa, ataupun seksa orang. Kerja dia pesak pagi sampai petang, gitulah kerja dia. Kan? Dia ni adalah dia dipanggil apa dia, orang ni anak buah pemerintah lah, perkara macam itulah. Ya, kerja dia memang tuan-tuan semua, dia kerja dia memang duk kata orang ya, ataupun menyeksa orang, azab orang. Kan? Kalau dia ni kalau ikut cerita adalah memang jenis askar-askar ataupun polis-polis ke apa semua itulah yang menjadi apa dia ni, pendukung kepada kerajaan yang zalim. Tuan-tuan semua, kerja dia duk tangkap orang, kerja dia duk hina orang, kerja orang duk seksa orang, kerja orang duk penjara orang dan sebagainya. Ya, sebab itulah kita dalam Islam tuan-tuan semua, kita kalau boleh, kezaliman ni satu benda yang Islam larang lah. Kita support dia pun tak boleh. Ya, kita bantu dia. Okay, kita menyegarkan dia, okay, kita bantu dia boleh tegak pemerintahan begitu lama sebab kita nak bantu dia. Ini satu benda yang cukup besar pun kesalahan di dalam Islam tuan-tuan semua. Saya dah sebut sebelum ni, Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun ni kih dia boleh jadi Fir'aun sebab orang duk tukar dia lah. Kalau pakak tak saya tukar dia, tak saya tukar dia ataupun tak saya apa dia ni, kalau pakak apa dia ni kita panggil apa, jangan tolong dia, tak akan jadi Fir'aun. Yang dia rasa dia ni hebat ke apa semua, hampa peringkat takabur ke apa semua, sebab orang duduk sokong dia dekat belakang. Sebab itulah apabila Allah Subhanahu wa taala binasa Firaun, dia bukan binasa Firaun saja. Fa akhaznahu wa junudahu. Allah Taala binasa, Allah Taala akan bertindak kepada Firaun dan juga tentera-tentera dia. Okay, sebab apa? Sebab tentera dia oranglah yang merasa ni Firaun jadi angkuh, jadi besar dan sebagainya. Ada satu cerita tuan-tuan semua, apa yang berlaku pada satu orang nama dia Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyah ni tuan-tuan semua antara apa dia ni, tutup guru kepada Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Okay. Ibn Taymiyah ni tuan-tuan semua dia antara orang yang hebatlah dari segi keilmuan dia dan sebagainya, walaupun sungguh-sungguh orang tak berminat, tapi kalau kita baca sejarah dia memang cukup hebatlah. Ibn Taymiyah ni satu peribadi yang dia panggil apa, kalau guru saya kata kepada dia, orang yang marah Ibn Taymiyah ni orang yasma' wa lam yakra. Itu orang yang hanya sekadar dengar cerita orang, tapi dia tak kaji sendiri sejarah dia. Kalau orang benar-benar kaji sejarah Ibn Taymiyah, dia antara orang hebatlah. Kehebatan dia tentu semua kita boleh tengok di mana anak murid dia apa dia Ibn Katsir ni, kitab tafsir Ibn Katsir di antara kitab yang kita duk guna pakai lah ni. Tapi yang peliknya semua orang tu dia terima Ibn Katsir, tapi tu guru dia tak terima. Masalah kan, dia tak kenal sejarah boleh jadi kok. Dia tak tahu sejarah siapa sebenarnya Ibn Taymiyah rahimahullah taala. Ibn Taymiyah ni tu semua siapa Afrika, dia jual, akhir sekali dia masuk penjara. Dia di antara orang mati dalam penjara lah, antara ulama yang mati dalam penjara. Ramai kalau tengok sejarah ni, ulama-ulama Islam yang mati dalam penjara ni ramai lah. Sebab dia orang ni bukan jenis kompromi lah. Dia orang jaga prinsip, mati ke mati tak kira, yang penting kebenaran dia jaga. Tu banyak lah kalau tuan-tuan tengok di negara Mesir khususnya lah, ramai kada ada di penjara, tak sanggup lah. Tak sanggup maknanya aku kezaliman. Penjara lah orang yang jaga prinsip. Maka tuan-tuan semua, apabila dia dalam penjara, tiba-tiba mari satu orang, kira tentera askar lah, dia ditugaskan untuk pukul, untuk seksa Ibn Taymiyah. Kawan ni masuklah, kata dia rahim apa dia, ighfirli ya syekhana fa ana ma'murun bihi, fa ana ma'murun. Kata dia syekh, kata dia tahu Ibn Taymiyah comel. Dia kata syekh, kata dia minta maaf banyaklah, kata dia, saya mari ni saya menjalani tugas. Dia panggil syekh pula, orang-orang faskar mari jumpa dia, syekh minta maaf banyaklah, kata dia. Dia sebut satu kalimah, kata dia ighfirli ya syekhana fa ana ma'murun. Minta maaf banyak syekh, kata dia, saya ni kerja, kata dia, saya kerja ditugaskan untuk seksa kamu. Tak boleh nak agapur, saya terpaksa, kata gitulah. Waktu dia mukadimah jumpa dengan Syekh Ibn Taymiyah, kata dia minta maaf banyaklah, kata dia, hamba ni ma'murun, hamba ni hanya sekadar diperintah, ataupun anak-anak buah hanya sekadar diperintah untuk menyiksa kamu. Dia tahu sangat kan.
Tapi mungkin cari makan lebih gitulah. Ibn Taimiyah kata apa dia? Kata wallahi laulaka ma zalamu. Satu kalimah yang dicatat sejarah, kata dia kalau tidak ada mu dia tidak akan zalim. Maksudnya kalau kamu tak support dia orang, dia tak akan zalim, tak berani dia pun manusia kalau mana. Dia berani baki mung yang sokong dia. Bukan gitu. Ini satu kalimah yang dicatat dalam sejarah. Ibn Taimiyah kata wallahi laulaka ma zalamu. Laulaka ma zalamu, kata dia kalau tidak adanya tak ada mu ni dia tidak akan zalim. Kata lain, mana kalau kamu tak sokong dia, kalau kamu tak support dia tidak akan zalim. Dia manusia takut juga. Biasa orang jahat ni orang nakut kalau bagaimana tak. Dia berani sebab ada orang duk tolong dia, orang duk bantu dia dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan semua dalam Islam ni kita bantu orang jahat, kita tolong orang jahat ni satu benda yang cukup besar kesalahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba tak buat, hamba tolong gitu ya. Hamba tak kata dia, cuma hamba bawa kereta dia. Dia gitu tak. Ini tuan-tuan semua jaga moleklah. Betul lah kerja-kerja kita ke apa semua tuan-tuan semua. Kalau melibatkan benda-benda gini, kalau melibatkan kita boleh besar, boleh melibatkan dia takabur lagi, melibatkan dia maknanya rasa rakus lagi, atau melibatkan dia rasa zalim lagi, sebab tuan-tuan semua orang macam ni yang kita dah support dia ataupun kita dah tolong dia. Satu cerita lagi tuan-tuan semua, cerita yang berlaku pada Imam Ahmad sendirilah. Imam Ahmad ni memang mazhab Hambali, mazhab Hambali dipelopori oleh Imam Ahmad lah. Imam Ahmad juga tuan-tuan semua di antara orang yang kena seksa, diletaklah penjara, kemudian diseksa betul dahsyat. Allah tuan-tuan semua orang dulu nak tegak kebenaran ni bukan mudah lah. Kita lah kalau bunyi kita lagi petai lagi dia tidak demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walau macam mana sekalipun, walaupun masuk penjara apa semua dia akan pertahankan. Riwayat mengatakan daripada Abu Bakar Al-Marwazi, kata dia lamma sujina, tatkala di penjara Imam Ahmad, maka marilah orang jaga penjara tu mari. Orang tu mari orang ni pandai je pernah dengar hadis-hadis gini, hadis-hadis tentang jangan duk tolong orang zalim ke apa semua ni. Okey. Kata dia, ya Aba Abdullah, dia masuk jumpa memang ulama besar tuan semua, orang pun tahu belaka. Cuma dia ingat kerana pemerintahan zalim masa itulah. Hatta askar dia pun tahu Imam Ahmad orang bagus. Imam Ahmad terkenal dengan Nasirus Sunnah, orang yang pelopor ataupun orang yang mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia dimasuk penjara, kemudian orang bawa dia masuk penjara tu, puak-puak ni lah, puak askar, puak polis gitulah, buat dia. Kata dia, ya Abdullah, ya Aba Abdullah. Sungguh ada hadis, kata dia, yang meriwayatkan dia tentang kezaliman dan orang yang batu zalim itu hadis sahih, kata dia. Hadis berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan larangan muzalimi, larangan bantu orang zalim, ada sungguh, kata dia. Adakah hadis ni? Sahih ke hadis ni? Sebab Imam Ahmad terkenal dengan orang yang dia ni ahli hadis. Nak ceritanya pupuk dia beringat juga sebenarnya. Tapi tunggu kerja orang gitulah. Imam Ahmad kata na'am ada. Memang ada hadis pun. Tak boleh zalim dan tak boleh bantu orang zalim. Kemudian kata orang jaga J tu tak, ataupun jaga tu, fa'na min awani zalamah, aku dia termasuk daripada orang yang bantu orang zalim, kata dia. Dia tanya satu soalan. Itulah tuan-tuan semua orang baik ni kadang-kadang dia duk penjaga apa semua orang simpati dia. Cuma kadang-kadang itulah, kadang-kadang aku ngodo tugas saya muka kadang-kadang jadi dia tahu macam saya kutuk ke apa semua, dia mati le penjara tuan-tuan semua. Orang-orang duk jaga-jaga tahu kata dia orang yang bagus. Tapi terpaksa gitulah. Maka kisah ni gitu kata. Kisah ni makna apabila Nabi apabila Ahmad ditanya Imam ada ke hadis tu? Imam kata ada. Memang ada hadis pun yang mengatakan tak boleh zalim, kemudian larangan bantu orang zalim. Dia tanya satu soalan kepada Imam Ahmad, kata fa'ana min a'wani zalamah, kata dia wahai Imam Ahmad, kata dia adakah saya ni termasuk dalam golongan orang yang bantu orang zalim? Dia tanya. Pada ada kerja yang mahkamah kata apa dia di penjara, dia bawa pergi penjara gitu lebih kurang.
Okey, Nabi Muhammad kata mu pun jadilah. Imam Ahmad berkata pada dia ni, penolong orang-orang apa dia ni, orang yang zalim, kata Imam Ahmad ialah orang duk bantu dia lah, basuh tangan, basuh baju dia, orang duk bagi makanan ke dia, orang duk jual apa dia, beli kerana dia dan sebagainya. Yang penting mana orang duk support dia lah. Maka termasuklah apa dia ni orang zalim. Fa amma anta fa min az-zalamati anfusik, kata dia awak pun gitu juga. Imam Ahmad kata awak pun gitu juga kan, awak ni walaupun apa begini, awak juga termasuk dalam zalim juga, sebab awak ada sebahagian daripada orang yang membantu orang zalim. Gitulah tuan-tuan semua, antara apa yang disebut dalam sejarah tuan-tuan semua. Dan benda ni dah berlaku lah macam saya sebut tadi. Maknanya ada kumpulan-kumpulan macam ni dilahir di akhir zaman ni, ialah mana orang yang duk support, orang yang duk apa ni, orang yang duk bantu orang-orang zalim ni, ya, dia guna kuasa dia sebagainya untuk tindak kepada rakyat, untuk tindak kepada orang-orang yang molek ni. Ya, benda ni bukan baru hari ni berlaku lama dah, pada masa tu berlaku dah. Ya, pada masa Imam Ahmad ni kurun ke berapa tuan-tuan semua, dan sebelum tu pun dah berlaku dah. Bagaimana penyiasaan yang berlaku kepada ulama-ulama yang dilakukan oleh tentera-tentera apa dia, kerajaan yang zalim pada masa tu. Itulah tuan-tuan semua yang saya nak sebut pada hari ni. Nak ceritanya inilah ramalan-ramalan ataupun apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa dia petanda hari kiamat ni. Sebenarnya benda dah berlaku dah. Yang dah berlaku dah, di mana kezaliman yang berlaku, kemudian orang yang duk support kezaliman itu memang berlaku dalam keadaan terbuka ataupun dalam keadaan maharaja rela pada hari ini. Itulah tuan-tuan, kita doalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamat kita lah. Kita kalau boleh, orang zalim ni kita jangan akak dia, orang zalim kita jangan mendekati dia, kan? Kalau kita pakat buat gitu belaka, dia tak akan jadi zalim lah. Dia jadi zalim sebab apa? Sebab kita duk support dia, kita duk tolong dia, kita duk bantu dia, kita duk puja dia pula, maka akan jadi barang-barang kita. Itulah tuan-tuan semua antara benda-benda yang apa dia ni, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa dia ni, alamat-alamat kiamat. Dan insya-Allah untuk minggu depan kita akan bincang sebahagian daripada alamat ialah akan berlaku di sana orang ingkar sunnah, taksir kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dah sebut dah benda-benda gini. Dan lah ni pun dah berlaku dah. Ada kumpulan-kumpulan yang taksir kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kononnya nak Quran saja. Okay. Saya baru ni saya bentang tajuk kaitan dengan kehujahan sunnah. Tiba-tiba ada orang telefon. Orang telefon dia kata ada satu kumpulan Ustaz di Malaysia ni memang taksir sunnah lah, taksir sunnah nak Quran saja. Kita pensyarah panjang lah. Okay. Nak ceritanya bagi-bagi ni tuan-tuan semua, dah Nabi sebut dah berlaku dah apa dia ni akhir-akhir ni tentang orang yang taksir pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau taksir sunnah Nabi nak semaya lagu mana? Tak. Semaya 4 rakaat ke apa tak ada dalam Quran. Ada apa semaya zuhur, semaya asar, semaya ke apa 4 rakaat ke 3 rakaat ke apa, semua tak disebut. Ini semua dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakat taksir pada sunnah nak Quran saja, macam mana kita nak semaya? Tak, baca ada semaya yang kita dah baca ni, bermula daripada takbir ke apa semua ni, itu semua daripada sunnah, daripada penerangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakat taksir sunnah kan nak semaya lagu mana? Ya, itulah tuan-tuan semua fenomena yang berlaku pada hari ini, dan insya-Allah kita akan bincang pada minggu lepas lah insya-Allah tuan-tuan semua kaitan dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlaku di akhir zaman. Ada kumpulan-kumpulan yang tolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun disebut sebagai ingkar sunnah. Sekatalah untuk pagi ini, moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah, kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma اكتب السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأموالنا وأهلينا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك